أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita dapat bersua muka, walaupun tidak secara fizikal, namun pertemuan itu masih dapat kita lakukan demi untuk meneruskan pengajian kita, meneruskan amal soleh kita, menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat ini akan menjadi penyuluh kepada kehidupan kita, yang sememangnya dalam kehidupan ini kita memerlukan pelita dan lampu penyuluh buat menerangi kegelapan di dalam perjalanan kita di atas dunia ini. Jadi pada malam ini seperti biasa, kalau saya datang ke surau An-Nur itu, saya memilih beberapa ayat Al-Quranul Karim, dan dengan izin Allah, ilham dari Allah, kita bincangkan dan kita cari pengajaran-pengajaran penting daripada ayat-ayat tersebut. Maka pada malam ini kita bincangkan satu ayat ya dari surah Shad, ya, satu ayat dari surah Shad, ataupun 2-3 ayat pun tak apalah, ya, dari surah Shad, bermula pada ayat yang ke-41, ya, bermula pada ayat yang ke-41, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, dan ia boleh kita baca dalam surah Shad ayat 41. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wadhkur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa azab urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Shadaqallahul azim. Ayat 41 surah Shad, Allah berfirman, Wadhkur abdana, dan ingatlah, hendaklah engkau ingat. Ayat ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini juga diturunkan kepada kita semua. Apa arahan Allah? Allah ajak kita untuk uzkur, mengingati. Mengingati satu kisah yang boleh memberikan teladan yang cukup baik kepada kita. Kisah siapa? Kisah abdana, seorang hamba kami. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita membaca dan juga mengingat kisah seorang hambanya. Allah Subhanahu wa taala memandang hebat orang yang akan dikisahkannya kepada kita ini. Sebab itu dia katakan orang inilah hambanya. Orang-orang yang mendapat gelaran hamba Allah di dalam Al-Quran tidak ramai. Orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang benar-benar bertakwa, orang-orang yang berkenal, orang-orang yang benar-benar bermujahadah, orang-orang yang benar-benar zuhud, orang-orang yang benar-benar sabar. Orang itu Allah panggil abdana dalam Al-Quran.
Jadi kisah yang Allah Ta'ala nak ceritakan ini, hero-nya Allah Ta'ala berikan gelaran abdana, hamba kami. Wadhkur abdana, siapa dia? Ayub, yakni Sayyidina Ayub. Seorang Nabi Allah yang sangat hebat. Mengapa dikatakan hebat? Beliau dikatakan hebat sehingga dipanggil sebagai hamba Allah. Karena beliau ialah orang yang telah memberikan penyerahan dirinya bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub alaihi salam daripada seorang yang hidup dengan kesenangan, ada rumah, ada harta, ada anak, ada isteri, badannya sehat. Lalu Allah Ta'ala tarik satu persatu segala nikmat-nikmat yang dia lihat begitu indah di hadapan matanya. Tetapi segala nikmat-nikmat tersebut hanya pinjaman dari Allah. Allah tarik satu persatu nikmat tersebut. Daripada seorang lelaki yang sihat, Allah Ta'ala berikan kepadanya satu ujian, iaitu sakit yang bersangatan. Anak-anaknya Allah Ta'ala ambil seorang demi seorang. Hartanya Allah Ta'ala ambil sedikit demi sedikit. Sehingga beliau menjadi seorang yang sangat susah, tidak berharta. Bayangkan tuan-tuan, kehidupan yang begitu mencukupi tiba-tiba diuji oleh Allah dengan 1000 kesusahan. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam telah berjaya membuktikan bahawa dia hanyalah seorang hamba yang hanya menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala mahu sesuatu itu berlaku kepada dirinya. Dia meyakini bahawa segala yang berlaku itu bukan kerana Allah Ta'ala itu menzalimi dirinya, tetapi dia melakukan, Allah Ta'ala lakukan segala ujian itu terhadap dirinya kerana Allah Subhanahu wa taala itu ingin melihat sejauh manakah penyerahan diri Nabi Ayub alaihissalam kepada Tuhannya. Sejauh mana pergantungan diri Nabi Ayub kepada Allah. Sememangnya Nabi Ayub memberikan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima segala ujian itu dengan penuh keredaan. Tidak pernah keluar daripada mulutnya rasa tidak puas hati terhadap Allah. Tidak pernah. Nanti kita akan ulaskan bagaimana pandangan kitab-kitab samawi dari langit yang telah diselewengkan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Bagaimana mereka ini telah menulis semula kisah Nabi Ayub, dan di dalam pengkisahan tersebut mereka telah menjatuhkan martabat Nabi Ayub sebagai seorang Nabi Allah yang sangat soleh. Nanti kita akan ceritakan sebentar nanti. Ya, kita akan cuba buat perbandingan bagaimana Al-Quran mengisahkan kisah Nabi Ayub dan bagaimana Taurah mengisahkan kisah Nabi Ayub. Satu perbezaan yang jauh antara langit dengan bumi. Kita baca dulu ayat ini. Wadhkur abdana Ayub idh nada rabbahu. Hendaklah kamu ingat kisah hamba kami iaitu Ayub. Idh nada rabbahu. Ya, ketika dia menyeru kepada Tuhannya, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ketika dia bermunajat kepada Tuhannya. Apa katanya? Nabi Ayub berkata, Anni masaniya syaitanu binusbin wa azab. Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan penderitaan dan bencana. Itu kenyataan Nabi Ayub dalam munajatnya. Ya Allah, aku diganggu syaitan ya Allah, dengan penderitaan dan bencana yang menimpa aku. Allah sambung lagi. Urkud birijlika. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.
Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat daripada kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berfikiran sehat. Ini 3 ayat yang akan kita kupas sebentar nanti berkaitan dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Sebenarnya tuan-tuan, kisah Nabi Ayub alaihissalam ini bukan saja kita dapat baca dalam surah As-Sad ayat 41, 42 dan 43. Kita juga boleh membaca kisah Nabi Ayub dalam surah An-Nisa. Kita tengok pada ayat yang ke-163. Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa 163, di sana dia tidak mengkisahkan siapa itu Nabi Ayub, tetapi dia telah menyenaraikan Nabi Ayub ini adalah daripada kalangan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idz auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 163, Allah menyenaraikan nama-nama para anbiya yang diutuskan oleh Allah, dan Nabi Ayub adalah antara senarai nama nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah di atas muka bumi ini. Sebab itu oleh kerana dia nabi, kita harus berbicara tentang baginda dengan penuh cermat. Jangan sampai kita berbicara tentang baginda seperti mana orang-orang Yahudi membicarakan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Dan kadang-kadang apa yang disebut oleh golongan Yahudi ini juga diambil oleh sebahagian daripada umat Islam untuk dijadikan penceritaan terhadap kisah Nabi Ayub ini, tanpa mereka menyedari bahawa penceritaan tersebut sebenarnya datangnya daripada riwayat-riwayat Israiliyat yang boleh menyebabkan dan mencederakan kenabian ataupun kemuliaan Nabi Ayub alaihissalam sebagai seorang nabi. Kalau kita tengok dalam apa ni dalam Taurah ya, yang diselewengkan itu, mereka menyebut bahawa Nabi Ayub ini apabila diuji oleh Allah dengan kesakitan, beliau menjadi seorang lelaki yang sudah berputus asa untuk hidup. Beliau bercita-cita untuk mati lebih baik daripada hidup. Bila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membenci Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak dapat menerima apa yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan kesusahan itu. Ini digambarkan dalam Taurah. Ini merupakan sifat yang tidak layak bagi seorang rasul. Mustahil bagi seorang rasul bersifat seperti itu. Karena seorang nabi, seorang rasul ialah seorang manusia yang mengenal Allah, yang begitu rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Taurah juga menceritakan bahawa kesakitan yang menimpa Nabi Ayub itu sehingga daging-dagingnya itu luluh, jatuh daripada tubuh badannya. Ini juga merupakan riwayat Israiliyat yang tidak betul. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, mengutus nabi untuk menyampaikan dakwah kepada manusia. Mana mungkin Nabi Ayub alaihissalam ditimpakan penyakit sehingga jatuh daging daripada tubuh badannya yang tinggal tulang, kerana itu akan menyebabkan manusia akan menjauhkan diri daripadanya. Bagaimana Allah memberikan dia penyakit yang menyebabkan manusia boleh menjauhkan diri daripadanya, sedangkan Allah mengutus dia sebagai seorang rasul, mengutus dia sebagai seorang nabi yang berdakwah kepada manusia. Allah suruh dia berdakwah kepada manusia, tiba-tiba Allah berikan dia penyakit sehingga jatuh daging daripada tubuh badannya, sehingga busuk tubuh badannya, sehingga berulat-ulat tubuh badannya. Ini merupakan riwayat-riwayat yang tidak betul. Tidak mungkin Allah Ta'ala akan menguji nabinya sehingga membawa kepada orang menjauhkan diri daripada dia. Tidak mungkin. Memang Nabi Ayub alaihissalam ditimpa kesusahan, ditimpa ujian daripada Allah.
Tetapi Al-Quran tidak menyebut apakah jenis kesusahan yang dihadapinya itu. Kalau penyakit, apakah jenis penyakit yang dihadapi itu, Al-Quran tidak menyebutnya. Sebab itu janganlah kita seorang Muslim pandai-pandai nak mereka-reka bahawa Nabi Ayub ini mengidap penyakit kusta lah, mengidap penyakit sopak lah, sehingga berulat-ulat tubuh badannya lah. Semuanya itu bertentangan dengan apa yang objektif penurunan seorang Rasul ataupun Nabi ke atas muka bumi ini. Ya. Jadi sebab itu kita kena hati-hati. Nabi Ayub adalah di antara Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini. Dan dia merupakan seorang Rasul yang betul diuji oleh Allah. Tetapi ujian yang diterima itu tidak disebut oleh Al-Quran secara jelas. Oleh kerana Quran tidak menyebutnya secara jelas, maka kita kena kembali kepada hadis-hadis Nabi. Apabila para ulama meneliti hadis-hadis Nabi yang sahih, mereka tidak berjumpa kisah-kisah yang biasa kita dengar tentang Nabi Ayub alaihissalam. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita perlu berpegang kepada Quran dan kita perlu berpegang kepada hadis-hadis yang sahih untuk kita mentafsirkan ayat-ayat ini. Jangan kita terpengaruh dengan riwayat-riwayat Israiliyat yang cukup banyak didendangkan kepada kita kadang-kadang untuk menyedapkan sesuatu perbincangan. Baiklah, kita terus pergi melihat ayat-ayat ini. Ya. Dan kita juga boleh lihat Nabi Ayub, nama Nabi Ayub ini disebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-163, dan kita boleh juga melihat nama Nabi Ayub disebut dalam Quran dalam surah Al-An'am ayat 184. Surah Al-An'am ayat 84. Ya. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Anbiya juga disebut tentang kisah Nabi Ayub. Kalau dalam suratul Nisa dan juga suratul Al-An'am, Allah hanya menyenaraikan nama Nabi Ayub sebagai Nabi yang diutus oleh Allah. Tetapi dalam surah Al-Anbiya dan juga dalam surah As-Sad yang kita bacakan tadi, Allah menceritakan kisah baginda. Tetapi penceritaan di dalam Al-Quran bukanlah penceritaan yang detail. Kerana matlamat daripada penceritaan di dalam Al-Quran ialah untuk mengambil pengiktibaran. Bukan kita untuk berseronok-seronok dengan jalan ceritanya. Kita hanya nak mengambil pengiktibaran. Baiklah, mari kita lihat. Sebelum kita pergi pada surah As-Sad, kita tengok dalam surah Al-Anbiya. Apa kata Allah tentang kisah Nabi Ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub. Allah suruh kita ingat balik kisah Nabi Ayub. Ya, penting kisah Nabi Ayub ni, khususnya kita yang sedang menjalani ujian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesusahan, dengan kesakitan pada hari ini. Serangan COVID-19 ini memang merupakan satu ujian yang cukup besar kepada kita pada hari ini. Jadi mungkin dengan kita mendengar ataupun meneliti penderitaan Nabi Ayub, akan terasa ringan sedikit bebanan yang kita hadapi pada hari ini. Allah kata, ketika kamu sedang sakit, ketika kamu sedang diuji oleh Allah, cuba kamu ingat kisah seorang hamba aku bernama Ayub yang turut diuji oleh Allah. Nabi Ayub adalah kekasih Allah. Sepatutnya kekasih dengan kekasih tidak disusahkan. Tuan-tuan menyayangi seorang kekasih, adakah tuan-tuan akan menyusahkan kekasih itu? Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, tetapi Allah tetap menguji Nabi Muhammad dengan ujian-ujian yang berat. Nabi Ayub alaihissalam adalah Nabi Allah, utusan Allah, orang yang disayangi oleh Allah, tetapi tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau para anbiya alaihimussalatu wassalam yang begitu dekat dengan Allah, yang disayangi oleh Allah, diuji dengan kesusahan begitu, kalau dapat kepada kita kesusahan, apalah sangat.
Paling tidak kita masih boleh berbangga. Berbangga dengan apa? Kesusahan yang aku hadapi ini membawa aku tersenarai daripada kalangan orang-orang yang diuji oleh Allah, seperti mana para anbiya juga diuji oleh Allah. Kadang-kadang ujian Allah itu datang kerana sayang kepada kita. Jadi Allah kata apa? Wa Ayyub idznada rabbahu. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia bermunajat kepada Tuhannya. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Apa doanya? Anni masaniyadurru. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku ini telah mendapat durru, bencana, kesusahan. Dalam bahasa Arab ada dua jenis, durru dan juga darru. Dalam ayat ini dia kata masaniyadurru, dia tidak kata darru. Kalau darru ialah darru mana kemudaratan, lawan kepada kemanfaatan. Tetapi kalau durru, dia adalah merupakan kesusahan yang umum. Kesusahan dalam bentuk harta dipanggil durru. Kesusahan dalam bentuk sakit di badan dipanggil durru. Kesusahan dalam bentuk sakit di fikiran dipanggil durru. Kesusahan dalam bentuk tekanan jiwa dan perasaan dipanggil durru. Jadi dalam Quran Allah Ta'ala menceritakan bahawa aduan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah, dia tidak menceritakan langsung apa jenis kesusahan yang ia hadapi. Nabi Ayub hanya mengumumkan saja munajatnya. Tidak ada Nabi Ayub kata, ya Allah, aku ditimpa penyakit kusta, ya Allah, kulit aku sakit, ya Allah. Semua itu tidak disebut oleh Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub berdoa, dia menyebut kalimah yang umum. Ini adalah adab seorang mukmin kepada Tuhannya. Ini adalah adab seorang mukmin kepada Tuhannya. Mengapa? Kerana seorang mukmin, dia mengetahui bahawa segala sakit yang dihadapinya itu datangnya dari Allah. Jadi dia nak mengadu kepada Allah tentang sakitnya itu dalam keadaan dia tahu sakit itu datangnya dari Allah. Dan Allah Ta'ala memberikan sakit itu kepada dirinya, sama ada nak mengampunkan dosa-dosanya yang lalu ataupun untuk meningkatkan dia kepada martabat yang lebih tinggi. Dia tahu benda tu, tetapi dia sakit. Jadi bagaimana dia nak menceritakan kesakitan itu kepada Allah, sedangkan dia tahu kesakitan itu datang daripada Allah, yang mana tiada yang datang daripada Allah melainkan perkara itu adalah baik. Tiada yang datang daripada Allah melainkan perkara itu adalah baik. Sebab itu Nabi Ayub, dia tidak menceritakan kepada Allah, ya Allah aku sakit kulit, ya Allah aku sakit itu, aku tidak. Tak terkeluar daripada mulutnya untuk menceritakan segala jenis penyakitnya kepada Allah. Kerana dia tahu itu adab yang perlu dijaga di hadapan Allah. Tetapi dia hanya menyebutkan secara umum saja. Ya Allah, masaniyadurru, telah menimpa kepada aku satu bencana kesusahan. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha pengasih. Di atas dunia ini banyak rahimin. Arhamur rahimin tu, rahimin ni banyak orang yang pengasih atas dunia ni. Tok Ngulu pun kasih pada kita. Bapak kita pun kasih kepada kita. Mak kita pun kasih kepada kita, ya. Tetapi di kalangan semua yang kasih kepada kita tu, engkaulah ya Allah arhamur rahimin, yang maha pengasih kepada aku. Itu makna arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa kesusahan, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha pengasih, berbanding dengan segala orang-orang yang kasih kepada aku. Ada tak Nabi Ayub cerita, ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, sembuhkan aku? Tak disebut. Nabi Ayub tak sebut tentang, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah. Tak ada. Sebab apa? Sebab Nabi Ayub tahu bahawa penyakit yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya, kesusahan itu, kalau datang daripada Allah, itu semuanya baik. Cuma Nabi Ayub alaihissalam minta
dengan kasihan belas Allah Ta'ala, dengan rahmat dan kasih sayang itu, tariklah semula ujian itu. Allah Ta'ala berikan ujian itu dengan kasih sayang, dan dia minta Allah Ta'ala ambil semula ujian itu juga dengan penuh kasih sayang. Sebab itu dia tidak minta, ya Allah sembuhkan aku, tarik semula, tak disebutnya tarik semula sakit ini daripada aku, tak disebutnya, sebagai dia nak beradab kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, ya, bila kita berdoa kepada Allah, perlu kita menjaga adab-adabnya. Dalam suratul Isra Allah menyebut, ya, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh rasa rendah diri dan dengan suara yang perlahan. Wala ta'tadu, dan jangan kamu melampaui batas di dalam kamu berdoa. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Nabi Ayub boleh sebut, ya Allah aku sakit, ya Allah sembuhkan aku. Dia boleh sebut. Tetapi adab dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tuan-tuan, daripada sini kita dapat melihat bagaimana Nabi Ayub mengajar kita bagaimana cara untuk berdoa yang terbaik kepada Allah. Kalau kita tidak sebut pun jenis penyakit kita, Allah dah tahu dah. Kalau kita tidak sebut pun bahawa Allah sembuhkan aku, Allah dah tahu dah memang kita nak disembuhkan, Allah dah tahu. Tetapi Nabi Ayub tak tergamak nak menyebut perkara tersebut. Dia hanya menyebut secara umum, ya Allah, anni masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Aku telah ditimpa kesusahan, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha pengasih daripada segala yang pengasih atas dunia ini. Ini adab doa kepada Allah. Tengok tuan-tuan, bila dia berdoa seperti itu, apa kata Allah? Fastajabna lahu, maka kami pun terus mengkabulkan doanya itu. Terus Allah Ta'ala kabulkan. Macam mana kita tahu terus? Sebab dalam ayat ini Allah gunakan fa. Fastajabna. Huruf fa ini dalam bahasa Arab dipanggil huruf ataf. Jadi huruf ataf fa ini artinya jarak dia antara doa dan juga kabul itu tak lama. Allah Ta'ala kabulkan. Ya. Kata separuh ulama, ujian yang diterima oleh Nabi Ayub itu ialah 18 tahun. Katakanlah 18 tahun itu betul. Selama 18 tahun itu Allah Ta'ala baru kabulkan doa Nabi Ayub. Setelah dia tidak tahan langsung, sudah tidak tahan menanggung kesusahan itu, maka dipanjatkan doa kepada Allah. Fastajabna lahu. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita berdoa, betul kita berdoa, tetapi jaga adab di dalam berdoa. Kadang-kadang antara sebab Allah Ta'ala tidak kabulkan doa kita, kerana kita berdoa tidak menjaga adab di hadapan Allah. Kita tidak beradab depan Allah, tidak berwudu. Perkataan-perkataan yang kita gunakan, perkataan yang tidak sesuai kita gunakan di hadapan Allah. Tuan yang dihormati sekalian, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya itu. Fakashafna ma bihi min dur, maka kami hilangkan segala kesusahan yang dia hadapi. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Dan kami berikan kepada dia, kepada Nabi Ayub dan kepada keluarganya dan kepada orang-orang sepertinya rahmah min indina, daripada kami. Allah Ta'ala turunkan rahmah kepada dia. Nabi Ayub minta rahmah. Bila sebut rahmah tadi, ya Allah berikan rahmatmu kepada aku, Allah Ta'ala tidak saja menyembuhkan penyakit Nabi Ayub, tetapi rahmah Allah itu kalau turun, Allah sembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Bukan saja sembuhkan Nabi Ayub, Allah Ta'ala himpunkan kembali keluarga Nabi Ayub yang telah bercerai-berai. Allah Ta'ala himpunkan kembali orang ramai yang sebelum ini sudah lari daripada Nabi Ayub alaihissalam. Allah kembalikan semula harta-harta kekayaannya. Itulah kesan daripada bila kita berdoa itu, ya, bila kita berdoa itu kita minta rahmat Allah. Rahmatilah kami ya Allah, berikan rahmat. Rahmat Allah ini kalau turun tuan-tuan, dia bukan saja menyembuhkan penyakit kita,
Sebab itu dalam kita menghadapi COVID-19 ini tuan-tuan, merayulah kepada Allah agar dia turunkan rahmatnya kepada kita. Masjid-masjid, waktu subuh tu sudah tiba masanya untuk kita melaungkan kembali tarhim subuh. Yang mana dalam tarhim subuh itu kita meminta Allah Ta'ala cucurkan rahmatnya ke dunia ini. Sudah lama kita tinggalkan tarhim subuh ini tuan-tuan. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Allah, Kaulah Tuhan yang Maha Pengasih, turunkan rahmat-Mu kepada kami. Dulu-dulu masjid-masjid mendayu-dayu sebelum azan subuh, bertarhim, minta Allah Ta'ala turunkan rahmat. Kita bukan saja perlu Allah Ta'ala berikan kita kesihatan yang baik, tetapi kita perlukan rahmat Allah. Kadang-kadang banyak benda yang kita tak tahu nak minta kepada Allah, tetapi bila kita pohon rahmat daripada Allah, rahmat itu turun. Banyak benda-benda yang kita tidak sangka Allah Ta'ala akan memperbaikinya. Nabi Ayub AS minta rahmat dari Allah. Dia tidak minta disembuhkan. Allah Ta'ala beri kepada dia lebih daripada penyembuhan penyakit yang dihadapi. Nanti kita akan tengok dalam beberapa hadis bagaimana Allah Ta'ala mengembalikan semula kekayaan kepada baginda. Habis kekayaannya, habis tuan-tuan, semasa dia sakit. Tetapi sekelip mata Allah Ta'ala berikan semula kekayaan itu kepada dia. Sabar, jangan ke mana-mana. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kalau kita tengok dalam ayat yang lain, Nabi Ayub alaihissalam dalam munajatnya itu, kalau kita tengok dalam surah As-Sad ayat 41 yang kita baca tadi, ya, Allah Ta'ala menyebut wadhkur abdana Ayub idnada rabbahu anni masaniya syaitanu binusbin wa azab. Ya, ayat 41 kata Nabi Ayub dalam ayat tersebut, dan ingatlah ketika hamba kami Ayub berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan. Ini satu benda yang menarik. Nabi Ayub dalam ayat ini Allah Ta'ala kata semasa munajatnya dia menyebut, ya Allah, sesungguhnya aku ini masaniya syaitan, aku ini diganggu oleh syaitan. Baik. Ini juga merupakan adab Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Allah. Bayangkan tuan-tuan, dalam keadaan dia sedang sakit itu, dia masih lagi menjaga adab-adabnya di hadapan Allah. Apa kata dia? Dia tahu bahawa sakit itu semuanya datang daripada Allah. Sakit itu daripada Allah, sihat juga daripada Allah. Namun begitu, bila dia bercakap kepada Allah, dia tak kata bahawa ya Allah, sakit ini datang daripada Engkau. Dia tak kata. Nabi Ayub kata, ya Allah, sakit ini kerana syaitan dah kacau aku, ya Allah. Dia nisbahkan sakit itu kepada syaitan. Apakah Nabi Ayub tidak tahu bahawa sakit dan sihat itu datang daripada Allah? Nabi Ayub tahu. Tetapi sebagai beradab kepada Allah, segala yang baik, Nabi Ayub kata itu datang dari Allah. Segala yang menduka citakan, Nabi Ayub tidak mahu dia menyebut bahawa itu datang dari Allah. Walaupun dia tahu sebenarnya sakit itu datang dari Allah. Tetapi sebagai beradab, dia menyebut bahawa aku sakit ini ya Allah kerana gangguan syaitan. Bukan makna syaitan itu boleh memberi bekas terhadap sesuatu. Tidak, segalanya daripada Allah. Tetapi itulah adab Nabi Ayub ketika bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan dia tidak boleh memberi kesan apa-apa kepada kita. Yang memberi bekas kepada kita hanya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan daya upaya dan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya daripada Allah. Tetapi sebagai adab kita,
Jangan kita nisbahkan benda itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ini perlu beradab kepadanya. Kita ini perlu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, dalam ayat tersebut, dalam itu, ketika dia menyebut dua kesusahan yang dia hadapi. Dalam suratul Shad ini ada sedikit pendetailan daripada suratul Anbiya yang kita baca tadi. Nabi Ayub kata apa? Masanya syaitanu binusbin wa azab. Ya, aku ini diuji, aku ini, ya, bagaimana kata dia? Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan penderitaan dan bencana. Para ulama seperti Al-Imam Qatadah berkata, maksud binusbin itu aku ditimpa kesusahan ya Allah pada tubuh badan aku. Wa azabin, dan aku ditimpa kesusahan pada harta benda aku. Ini dua perkara yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Di sini ada sedikit pendetailan, ya, tetapi masih lagi tidak disebut bahawa dia sakit sampai boleh berulat tangan dia, sampai berulat daging dia, sampai gugur daging daripada badan dia. Tidak dicerita oleh Quran. Sebab itu kita jangan menceritakan benda itu kepada anak cucu kita. Walaupun tujuannya baik, tetapi itu tidak diceritakan oleh hadis dan juga Al-Quran. Itu hanyalah riwayat-riwayat Israiliyat yang datang. Ini tuan-tuan, dan Allah Ta'ala kabulkan. Apa kata Allah? Urkud birijlika. Allah kata, hentakkan kakimu di atas bumi. Hentakkan kakimu di atas bumi. Urkud birijlika. Allah kata pergi dekat tanah tu, hentakkan kakimu di atas bumi. Ini jalan untuk merawat penyakit Nabi Ayub. Allah Ta'ala boleh nak sembuhkan Nabi Ayub tanpa Nabi Ayub menghentakkan kaki dia ke bumi. Boleh. Allah Ta'ala boleh buat. Tetapi Allah Ta'ala mengajar kita bahawa sesuatu itu walaupun dengan kuasa Allah, tetapi kita sebagai hambanya mesti mendatangkan asbab untuk sembuh. Kita mesti datangkan asbab untuk sembuh. Allah Ta'ala boleh sembuhkan Nabi Ayub, tetapi Allah Ta'ala tunjukkan asbabnya. Sebab itu mendatangkan asbab merupakan satu perkara yang wajib kepada kita. Jangan kita tak payah semuanya doa daripada Allah, Allah akan sembuhkan kita. Bukan begitu. Nabi Ayub telah berdoa dan Allah Ta'ala tunjukkan asbab bagaimana untuk sembuh. Bukan sekadar doa. Apa kata Allah? Urkud birijlika. Hentakkan kakimu di bumi. Itu jalan penyembuhannya. Memang rahsianya tuan-tuan, ya, rahsia bila kita kalau kita tengok, kalau tuan-tuan Google pun, kita boleh tengok apa faedah bila kita hentakkan tumit kaki kita di atas bumi ini. Tuan-tuan boleh baca malam ni. Apa faedah bila kita berjalan tanpa berselipar, berkaki ayam di atas bumi, di atas rumput yang masih lagi berembun, di atas tanah. Cuba lihat apa faedah berjalan di atas bumi begitu tanpa memakai kasut. Cukup banyak faedahnya, tuan-tuan. Ya, malam ni tuan-tuan boleh Google faedah berjalan di atas bumi tanpa kita memakai kasut dan selipar, berkaki ayam. Banyak. Dan mengikut kata teman-teman yang pernah berguru dengan Tuan Guru Dr. Harun Din, beliau berpesan supaya jangan ada satu hari kita ini tidak berjalan di atas bumi dalam keadaan tidak berselipar. Jalan atas bumi, atas rumput pagi-pagi, itu kesannya sangat baik. Sebab bumi ini tuan-tuan, dia telah menerima henjutan petir. Petir ini satu aliran elektrik, ya. Bila petir menghenjut bumi, aliran elektrik itu mungkin masuk ke dalam bumi, dan itu kisah itu boleh dikaji oleh ahli sains lah, ya. Tetapi takkan petir itu menghenjut bumi begitu saja. Dan tubuh badan kita bila terkena bumi itu banyak kesannya.
Jadi tuan-tuan boleh cuba. Saya sendiri telah mencuba perubatan dengan cara ini. Ya, yang kita boleh tengok berjalan kaki di atas tanah, di atas rumput yang berembun, cukup banyak faedahnya untuk kesihatan. Salah satunya, dia menguatkan imuniti badan kita, menguatkan daya tahan badan kita. Ini sangat baik, khususnya kita yang sedang menghadapi ujian COVID ini, ya, kita perlukan kekuatan tubuh badan. Ya, salah satunya dengan cara percuma kita berjemur di bawah matahari, ya. Kita berjalan di atas tanah pagi-pagi berjemur, itu sangat baik. Allah Ta'ala kata pada Nabi Ayub, urkud birijlika, hentakkan kakimu di atas bumi. Bila Nabi Ayub hentakkan kaki dia di atas bumi, tuan-tuan, itu asbab untuk sembuh, ya. Ketika itu terpancut air daripada tapak kaki Nabi Ayub alaihissalam. Tempat dia hentak tu terpancut air. Bila terpancut air, air tersebut memang terasa sejuk. Ya, hadza mughtasalun baridun. Allah kata air ini sejuk, maka mandilah engkau dengan air sejuk ini. Ini asbab Allah Ta'ala kata untuk sembuh kepada Nabi Ayub alaihissalam. Sesuai dengan penyakit dia yang itulah. Ya. Sesuai dengan penyakit dia yang itulah dia. Hentakkan kaki kamu, dan bila dia hentak, kaki dia terkena bumi, ya, maka terkeluar air daripada situ, air tersebut sejuk. Allah kata, mandilah kamu dengan air sejuk ini. Wasyarabun, dan selepas itu kamu minum air ini. Allah Ta'ala suruh Nabi Ayub alaihissalam minum air sejuk tersebut dan mandi dengan air sejuk tersebut. Jadi bila dia mandi tersebut, itu untuk menghilangkan segala kesakitan di luar tubuh badan dia. Bila dia minum air tersebut, itu untuk merawat segala kesakitan yang berada di dalam tubuh badan dia. Jadi mandi untuk menyembuhkan sakit di luar, minum air sejuk untuk menyembuhkan, merawat penyakit yang ada di sebelah dalam. Penyakit gusar, penyakit risau, penyakit yang ada di dalam. Alhamdulillah, asbabnya Allah Ta'ala kata minum air sejuk. Jadi Nabi Ayub alaihissalam, tuan-tuan, melakukan perbuatan tersebut. Alhamdulillah. Itu asbab untuk sembuh. Allah Ta'ala sambung lagi. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang ke-42. Ya. Kata Allah dalam ayat 42, dan kami anugerahkan dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berfikiran sehat. Jadi ketika itu Nabi Ayub alaihissalam, Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Bukan sekadar sehat, tetapi ditambahkan lagi pengikut-pengikutnya. Dihimpunkan kembali keluarga-keluarganya. Dan diberikan kepada nikmat dunia yang tidak terhingga kepada beliau. Itu apabila kita berdoa minta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kemudian Allah Ta'ala sebut, wa khudh biyadika dighsan fadrib bihi wala tahnath. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu ayyub. Pada ayat yang ke-44 Allah Ta'ala menyebut, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah istrimu dengannya, dan jangan engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sangat taat kepada Allah. Selepas dia sembuh tu, pada masa Nabi Ayub sakit, dia pernah bersumpah kepada Allah bahawa dia akan merotan istrinya. Ya, itu ada, dia bersumpah dengan Allah. Apabila sumpah itu dia mesti ditunaikan. Tetapi macam mana nak pukul isteri dia 100 kali sebatan, mati isteri dia nanti.
Allah Ta'ala Tuhan yang maha rahmah. Sumpah oleh kerana telah menggunakan nama Allah. Bila orang bersumpah, maka dia menggunakan nama Allah, dia menggunakan sifat Allah untuk mengiyakan sumpahnya itu. Maka sebab itu sumpah perlu dihormati. Maka Allah kata, jangan kamu melanggar sumpah kamu. Habis tu macam mana nak pukul isteri ni? Allah kata, kamu ambillah seikat rumput. Ambil rumput tu, dalam 100 batang rumput. Ambil. Macam lalang tu 100 batang. Sebat isteri kamu sekali. Pum, dengan 100 sekali. Dengan 100 batang rumput itu, sekali sebat. 100 juga. Yang penting, ya, yang penting sumpah itu dilaksanakan. Mengapa Nabi Ayub sampai bersumpah dia untuk memukul istrinya? Yang ini tidak disebut oleh Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran tidak menyebutnya, tak payahlah kita nak pergi cari riwayat Israiliyat. Kalau kita tengok dalam riwayat Israiliyat itu, banyaklah, ya, Nabi Ayub marah dekat isteri dia kerana isteri dia ni sampai jual rambut. Nabi Ayub alaihissalam dikatakan hidupnya miskin. Dah sampai tak ada benda nak beli makanan dah. Sampai isteri dia terpaksa akhir sekali jual siput dia. Kan perempuan kan dia ada rambut, dia boleh buat siput, dia jual satu siput, satu siput rambut dia tu jual untuk beli makanan. Besok buat lagi. Nabi Ayub kata, daripada mana kau dapat duit ni? Isteri dia akhir sekali terpaksa mula-mula dia berbohong. Lepas tu dia terpaksa beritahu perkara sebenar. Nabi Ayub marah dan bersumpah nak rotan dia dengan 100 kali rotan. Itu riwayat Israiliyat. Tak payahlah kita terikut-ikut dengan riwayat itu. Cukup dengan kita beriman bahawa Nabi Ayub alaihissalam ada bersumpah bahawa dia nak merotan isterinya sebagai untuk memberi adab, mengajar isterinya tentang adab. Sebab itu harus orang laki-laki merotan isterinya setelah dinasihatkan, setelah ditunjuk ajar, tapi degil lagi, boleh dirotan. Tetapi untuk mengajar tentang adab, bukan untuk kita melunaskan amukan kita, bukan. Tetapi sekadar untuk mengajar beradab. Jadi pada ketika itu dirotannya isteri dia, selesailah segala perkara tersebut, segala yang dinazarkan, yang disumpahkannya itu. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, Nabi Ayub telah diuji juga dengan kemiskinan. Tetapi berkat dia berdoa minta rahmat Allah, Allah Ta'ala telah kayakan dia semula. Dan ini disebut dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ada menyebut. Ya. Apa kata Nabi? Hadis ini hadis yang sahih riwayat daripada Imam Bukhari. Ya. Disebutkan bahawa bainama Ayub yaghtasilu uryanan, dan tak terkala Nabi Ayub alaihissalam sedang mandi dalam keadaan bertelanjang. Jadi masa dia mandi itu, dia nak air itu kena sentuh semua badan dia, sebab dia nak berubat pada ketika itu. Ya, sebab Allah Ta'ala perintahkan dia supaya mandi dengan air sejuk yang keluar daripada hentakan kaki dia tadi itu. Lalu dia mandi dalam keadaan bertelanjang supaya air itu kena semua badan dia. Dia mandi. Ketika dia mandi tersebut, turun hujan dari langit yang bukan menurunkan air, tetapi hujan yang menurunkan emas dari langit, yang turun seperti kaki-kaki belalang, berjatuhan di atas badan dia, berjatuhan di atas badan dia. Bayangkan tuan, dia ingatkan apa tadi, tengok-tengok macam kaki belalang bersisik-sisik tu, ambil tengok emas. Ketika itulah tuan-tuan, Nabi Ayub alaihissalam mengambil baju dia dan mengumpulkan emas tersebut, kumpulkan emas tersebut. Ini disebut dalam hadis Nabi. Yang ini kita boleh percaya. Ketika dia mengumpulkan emas tersebut, tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ini diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Allah, ya Ayub,
Alam akun agnaituka amma tara. Tidakkah aku sudah mengkayakan engkau seperti mana yang kau lihat? Ni sampai kau nak kumpulkan semua harta tu. Dalam satu riwayat lain disebut, ya Rabb, ya Ayub ma tasma', wahai Ayub, apakah kamu tak puas lagi nak kumpulkan emas tersebut dalam baju kamu? Memang Nabi Ayub ambil semua, kumpul semua. Kata Nabi Ayub, ya Rabb, wa man tasba' min rahmatika. Siapakah yang pernah puas? Siapakah yang pernah puas daripada rahmat engkau? Tengok, jawapan Nabi Ayub ini satu teladan besar kepada kita. Nabi Ayub kutip semua emas tersebut. Macam kita lah, kalau kita pun nampak emas, hujan emas turun dari langit, tentu kita akan kutip. Nak pula musim-musim tengah susah sekarang ni. Nabi Ayub tengah mandi, tuan-tuan, dalam keadaan dia, duit dia dah kering, harta dia dah habis. Tiba-tiba Allah turunkan hujan emas daripada langit. Lalu dia kumpul, letak dalam badan baju dia. Ada beg plastik, dikumpul, dimasuk. Allah kata, ya Ayub, amma tasba'. Apakah kamu tak puas lagi, wahai Ayub? Kamu nak kumpul juga emas-emas ni semua? Jawapan Nabi Ayub, wahai Allah, wa man yashba' min rahmatika. Siapakah di kalangan hamba engkau ini yang pernah puas daripada rahmat engkau? Maknanya, Nabi Ayub AS mengumpul kekayaan itu bukan kerana tamak. Nabi Ayub AS mengumpul kekayaan itu bukan kerana supaya kehidupan dia di masa akan datang senang. Bukan. Tetapi dia mengumpul emas-emas tersebut ialah kerana dia terasa bahawa itu merupakan rahmat kurniaan Allah dan dia nak mengumpul rahmat Allah. Seorang mukmin tidak pernah kenyang daripada rahmat Allah. Bermakna segala yang dia kumpulkan itu tidak dipandang sebagai dunia yang akan menipu dia. Itu rahmat Allah. Sebab itu bila disuruh berzakat, mudah saja dia berzakat. Bila disuruh berderma, mudah saja dia berderma. Sebab apa? Sebab kekayaan yang dia dapat itu merupakan rahmat Allah. Kerana itu pada hari ini kalau kita nak berusaha, usahalah. Nak dapat bisnes yang untungnya banyak, usahalah. Tetapi jangan sekali-kali kita berniat supaya hidup kita senang, supaya kita ada tabungan yang banyak. Bukan kerana itu. Tapi kita bekerja untuk dapat untung banyak. Tujuan ialah untuk kita mengumpul seberapa banyak rahmat Allah untuk kita agih-agihkan. Untuk kita mengumpul rahmat Allah. Beza dengan ahli dunia. Ahli dunia mengumpul, tujuannya untuk menabung supaya seronok tengok dalam akaun tu angka kosong-kosong tu jadi banyak bila buka kita punya ATM tu. Ahli dunia bekerja mengumpul harta banyak-banyak supaya banyak duit, supaya dia rasa dia boleh beli apa saja dia nak beli, dia boleh pergi mana-mana dia nak pergi. Tanpa dia lupa, tanpa dia ingat bahawa harta tersebut takkan bawa dia pergi mana pun. Tetapi Nabi Ayub AS mengajar kita, dia juga mengumpul emas. Tetapi dia mengumpul emas itu kerana dia nak mengumpul rahmat Allah. Selagi Allah turunkan rahmat, selagi itulah dikumpulkannya. Sebab itu tuan-tuan, setiap kali kita mendapat kesenangan, kita rasakanlah bahawa kesenangan itu merupakan rahmat dari Allah. Malam ini tuan-tuan dapat solat isyak berjemaah, rasakanlah itu rahmat Allah turun kepada tuan-tuan, dapat berjemaah dengan anak-anak. Malam ini tuan-tuan dapat makan malam, rasakanlah itu merupakan rahmat Allah kepada kita. Malam ini tuan-tuan dapat bertahajud, rasakanlah itu merupakan rahmat Allah kepada kita. Dan esok kita akan pergi bekerja untuk mencari rahmat Allah. Bukan untuk mengumpul kekayaan, untuk tabungan, dan untuk kita bermegah-megah. Tidak. Itulah kisah Nabi Ayub AS yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dalam Al-Quranul Karim, yang mana dalam penceritaan tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, Inna wajadnahu sabira, kami mendapati bahawa Nabi Adam ini hamba kami yang sangat sabar. Ni'mal abdu innahu Ayyub, sebaik-baik hamba, kata Allah, ialah Ayub AS.
lihatlah kehidupan dia dan bagaimana Nabi Ayub berdepan dengan kesusahan yang dihadapi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil sedikit pengajaran daripada kisah ini, daripada Al-Quran, yang tidaklah dia menceritakan secara detail, kerana tujuan penceritaan di dalam Al-Quran ialah untuk kita mengambil pengajaran. Baca dan ulang-ulangkanlah ayat-ayat tadi. Saya yakin kalau tuan-tuan ulangkan lagi bacaan itu, baca terjemahan dia, tuan-tuan akan dapat satu ilham yang lain Allah Ta'ala beri kepada tuan-tuan, insya-Allah. Lebih daripada apa yang saya ceritakan pada malam ini. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk kuliah kita pada malam ini. Terima kasih kepada Surah An-Nur kerana sudi memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan kuliah pada malam ini. Paling tidak telerailah rasa rindu kepada jemaah Surah An-Nur ini. Terutamanya pada pengurusinya, setiausahanya, bendaharinya, kepada imamnya. Dah lama tak dengar laungan takbir di Masjid An-Nur selepas solat Isyak tu. Rindu saya. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama doa lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan selamatkan negeri Selangor yang kita cintai ini daripada ujian yang sangat berat ini. Dan Allah Ta'ala selamatkan semua muslimin muslimat yang sedang sakit di hospital sekarang ini. Ya, Allah Ta'ala berikan rahmat kepada mereka dan kepada kita semua, insya-Allah. Itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.